Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Marilah sama-sama kita beriktikaf dalam masjid kita ini. Moga-moga keberadaan kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita bincangkan berkenaan dengan Amul Huzni ataupun tahun kesedihan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebut pada pertemuan yang lalu dengan kematian Khadijah radhiyallahu anha, lepas tu dengan kematian Abu Talib. Kedua-dua kematian ini menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa lemah, merasa tidak ada orang yang boleh menandingi mereka berdua dalam menyokong dan mendukung apa sahaja yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pada hari ini insya-Allah kita akan bincangkan berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ke Taif. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memikirkan kelangsungan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi nak cari tempat hak yang boleh menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada Mekah. Dan nak cari tempat baru hak yang boleh menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat para Nabi dan juga Rasul alaihi wassalatu wassalam antaranya ialah at-tabligh. At-tabligh maknanya menyampaikan khabar, beritahu, royak kepada orang apa hak yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini sifat mana-mana Nabi dan juga Rasul. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan orang Mekah dah tak boleh terima dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih Taif untuk menjadi medan baru bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di sana Bani Saqif menetap ataupun mendiami di Taif. Dan supaya mereka ini dinapak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh menerima ataupun ada peluang untuk mereka mendengar apa hak yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Ini sifat Nabi. Jadi Nabi pun ambil peluang tersebut. Nabi SAW pergi ke Taif bersama Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Lalu Nabi SAW jumpa dengan beberapa orang pembesar-pembesar Saqif di Taif. Lalu Nabi SAW bercakap dengan mereka berkenaan dengan Islam dan menerangkan apa itu Islam. Tetapi malangnya mereka menolak ajakan ataupun penerangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penolakan yang keras. Lalu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah mereka,
Lalu pembesar-pembesar Thaqif ini beritahu kepada Nabi SAW supaya Nabi SAW tak cerita kepada orang-orang Mekah bahawa Nabi SAW berjumpa dengan mereka. Mereka jangan kabarlah ke orang-orang Mekah ni baru rema jumpa dengan kita ni. Lebih kurang gitulah. Jangan kabar. Lalu Nabi SAW setuju. Tak, Nabi senyap saja. Nabi tak kata ya, Nabi tak kata tak, Nabi senyap saja. Falam yujibuhu ila zalika. Maka Nabi SAW tidak menjawab apa hak yang mereka minta, apa hak yang mereka sarankan. Apabila Nabi SAW keluar daripada tempat pertemuan itu, seperti mana yang kita sudah tahu, peristiwa di Taif ni peristiwa antara peristiwa yang keras yang dihadapi oleh Nabi SAW, iaitu orang-orang Taif ni sebenarnya dah berpakat dengan orang-orang Mekah untuk apa? Supaya mereka ni menyambut Nabi SAW dengan sambutan yang sangat meriah dengan batu. Bukan meriah dengan belong, bukan meriah dengan sorakan, bukan. Tetapi mereka sambut Nabi SAW dengan meriah, dengan apa? Dengan batu. Masing-masing orang, budak-budak, orang tua, orang muda, orang puang, mereka lempar batu kepada Nabi SAW. Bayang lempar batu. Dan Nabi SAW bila dah daripada awal lagi tak ada benda, tak ada maklumat ataupun tak tahu pun dengan apa yang mereka nak buat kepada Nabi SAW, lalu tak ada persediaan. Bila tak ada persediaan, dengan batu yang dilempar kepada Nabi SAW, maka menyebabkan kepala Nabi luka. Luka banyak tempat lah. Di kepala, atas belakang, depan, di dada dan macam-macam. Disebut oleh Dr. Buti dalam kitab kita ni, hatta anna rajulai Rasulullah SAW la tadmiyan, hingga kan darah dan kaki Nabi SAW berdarah. Dan Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu Sayyidina Zaid bin Harithah, minta maaf, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, dia tugas dia ataupun dia apa yang dia buat, iaitu dia kesak. Dia kesak dan balut kepala Nabi SAW yang luka. Lalu mereka pun berlindung ataupun berehat, berlindung daripada batu-batu yang dilempar oleh penduduk Taif di satu ataupun di sebuah kebun. Di sebuah kebun yang dimiliki oleh Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ni, dia sebenarnya bukan orang Taif, tetapi dia ni orang Mekah. Dia memiliki kebun-kebun di Taif. Pasal orang kaya ni, orang kaya tempat lain saya tak tahu lah, tapi orang kaya di Arab tu, pasang dia akan cari tempat sejuk bila musim panas. Dia akan cari tempat panas bila mari musim sejuk. Orang Mekah ni, kalau orang kaya,
dia akan cari di tempat pergunungan, tempat bukit-bukit. Kerana apa? Cadang bila musim panas lagi, dia akan pindah. Dia akan pindah di tempat tinggi. Supaya benda? Supaya mereka duduk panas. Duduk atas tempat tinggi ni sejuk. Dan kalau Utbah bin Rabi'ah ni, dia memiliki kebun di Taif, dan kebun tu penuh dengan pokok-pokok anggur. Sehingga kan disebutkan oleh sejarawan Arab mengatakan bahawa Utbah bin Rabi'ah ni, kalau sekali dia jemur apa benda ni, anggur ni untuk dijadikan kismis. Anggur kan, kismis kan buat daripada anggur. Jadi kalau dia jemur kismis ni, orang kata benda ni tempat gunung berapi ke? Pasal apa? Pasal hasil daripada kebun dia untuk dijadikan daripada anggur nak jadi ke anggur hitam nak jadi ke semeh ni, dia jemur ni macam ke padang luas. Orang kata ni macam ke tempat gunung berapi. Pasal tempat gunung berapi kan dia tanah dia hitam. Jadi orang kata macam ke tempat gunung berapi pasal terlalu luas. Kalau sekali dia jemur apa benda mungkin buah anggur dia untuk dijadikan kismis. Jadi gitu. Jadi mereka ni cari tempat yang tinggi untuk apa benda? Untuk cari udara sejuk ketika musim panas. Ni ada orang ada piti lah. Kalau orang tak ada piti, beratlah juga macam kita lah. Jadi gitulah kehidupan mereka. Jadi Utbah bin Rabi'ah ni ada kebun di sana. Lalu bila Nabi SAW masuk berlindung di dalam kebun Utbah bin Rabi'ah, lalu mereka pun orang-orang Taif yang lepak batu kepada Nabi SAW ni, mereka pun berundur. Dan ketika berada dalam apa benda ni, dalam kebun Utbah bin Rabi'ah ni, lalu Nabi SAW berehat di situ, dan Zaid bin Harithah mula merawat Nabi SAW. Kesak, darah dan sebagainya. Dalam keadaan gitu, anak kepada Utbah bin Rabi'ah ni, dia tengoknya benda yang berlaku kepada Nabi SAW. Bila dia tengok gitu, lalu dia panggil apa benda panggil tukang kebun dia ni. Lalu dia menyuruh ataupun mengarahkan tukang kebun dia ni untuk beri anggur kepada Nabi SAW. Sebelum tukang kebun dia tu beri anggur kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semasa Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu tengah kesak darah Nabi dan sebagai cuci luka Nabi ni, tiba-tiba malaikat yang menjaga bukit-bukit dan gunung-gunung di Taif ni mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa dengan Nabi. Lalu mereka menawarkan khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata, wahai Rasulullah, kalau Rasulullah mahu, kami himpitkan gunung-gunung yang ada di Taif ni supaya orang-orang Taif ni mati. Malaikat tawar ke Nabi. Kata Rasulullah, kalau Rasulullah nak suruh kita kapuh ni bukit-bukit gunung-gunung yang ada di sekeliling Taif ni, kita kapuhlah ke, biar puak tu mati kepik belaka. Biar mereka mati kepik, mati belaka hak yang lepo batu ke Nabi ni. Lalu Nabi kata, jangan.
Tak. Moga-moga ada yang beriman daripada zuriat keturunan mereka. Nabi kata jangan, akan datang mungkin akan ada di kalangan zuriat mereka ni orang yang beriman kepada Allah Taala. Dan memang betul. Tak, selepas daripada peristiwa tu ada di kalangan mereka yang beriman dan bagus ataupun baik keimanan mereka. Disebutkan oleh para ulama sirah, semasa orang Arab selepas daripada kewafatan Nabi SAW, orang Arab ni ramai hak yang murtad. Murtad sebab dia, murtad sebab mereka tak ambuh bayar zakat. Nah, kerana mereka berpandangan bahawa zakat ni aku beri pitih keluar zakat ni wi ke Muhammad. Nah, mereka tak faham sebenarnya zakat ni bukan beri ke Nabi. Nah, zakat bukan beri ke Nabi. Sedangkan Nabi dah bersabda awal-awal dah, tidak ada mana-mana keluarga aku hak yang boleh menerima zakat. Keluarga Nabi dah boleh menerima zakat. Pasal zakat ni zakat ni ialah dia lebihan daripada harta. Dah, fadlah dipanggil, lebihan. Ataupun kita panggil kotoran daripada harta manusia. Nak cuci, nak bersihkan harta kita ni, kita keluar zakat. Jadi Nabi kata mana keluarga dia tak layak menerima zakat. Yang bila Nabi SAW, kalau ingat cerita itu berkenaan dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Tak. Dia kata dia dengar ada orang ada pemimpin Yahudi beritahu, cakap sama-sama dia kata ada seorang lelaki tu nama dia Muhammad dan dia mendakwa dia ni nabi. Tak. Dia mendakwa dia nabi. Orang seorang kata dah mu buat lagu mana mu tengok. Dia kata kalau ikut kitab Taurat ni betul sungguh. Tak, betul sungguh. Tapi kita tak boleh beriman dengan dia pasal dia bukan orang Yahudi, dia orang Arab. Salman Al-Farisi waktu tu dia ambil upah kait, buah kema. Dia pun beli dengan tokek dia tu orang Yahudi sebakur kema untuk diberikan kepada Rasulullah. Bawa. Pasal masa dia belajar dengan padri Kristian masa di Parsi dulu, dah. Dia padri tu ataupun ulama apa dia Nasara dia kata bahawa antara ciri-ciri Nabi akhir zaman ialah apa? Dia memakan hadiah, dia tidak makan sedekah dan juga zakat. Nah. Lalu dia pun pergi bawa apa benda panggil khema tu. Dia pun siapa dekat Nabi, dia wakilkan korang. Dia kata ambil ni, we ke Rasulullah. Ni sedekah. Bila sampai ke Nabi, orang tukar bawa ke Nabi sedekah, Nabi pun ambil khema, panggil orang ramai, dia pun beri. Edo, we ke orang belaka, sampailah habis. Nah. Esokkan tu Salman Farisi pergi pula bawa sebaku lagi khema. Dia pun khabar orang kata ni we ke Rasulullah, ni adalah hadiah. Nah. Dia orang tu pergi khabar ke Nabi benda ni barang ni hadiah, Nabi ambil sedekah, Nabi bubuh atas riba dia pun khabar panggil sahabat-sahabat, dia pun sedekah. Dia pun bagi bukan sedekah, dia pun bagi. Dan Salman Farisi tengok khema hak yang dia ambil bubuh atas riba dia tu Rasulullah makan. Jadi nak sebutnya Nabi sendiri tak makan benda, tak ambil ataupun tak boleh ambil daripada zakat. Ada orang Arab ni dia berasa macam zakat ni wi ke Muhammad. Bila Nabi mati dia kata tak perlu dah kita wi. Jadi menyebabkan hak itulah hak yang dipanggil sebagai kis yang pertama
berlakunya murtad. Pada peringkat awalnya apa benda lagi? Sahabat-sahabat ni rasa macam ke takut nak lancarkan perang kepada orang yang tak mau bayar zakat. Pasal sedang Bakar kata orang yang tak bayar zakat ni sebenarnya murtad. Tak, dia keluar daripada Islam. Tak. Bukan barang bila pergi ke kabilah-kabilah hak yang murtad ni, mereka masih lagi sembahyang subuh berjemaah. Sembahyang subuh berjemaah lagi. Tak, Sayyidina Khalid Al-Walid pergi nak pergi serang ni pada waktu pagi, pergi sapa subuh situ, tengok orang pakai tubik daripada kemah pergi sembahyang. Ada orang bang subuh lagi. Nah, balik mula. Sayyidina Abu Bakar kata, kalulah mereka tak mau bayar kepada tak mau bayar zakat walaupun dengan harga tali ikat unta, nescaya aku akan perangi mereka. Ni Abu Bakar. Pasal mereka bagi Abu Bakar, benda tu mereka dah mengisytiharkan apa lagi, mereka melawan syariat Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan. Gitu. Masih orang duduk kaluk gini ni, masing-masing nak benda tak mau bayar zakat, nak keluar daripada Islam. Orang Taif, hak yang beriman selepas daripada peristiwa ni, mereka tak ada isu ni. Isu tak mau bayar zakat tak ada. Nak keluar daripada Islam tak ada. Kerana benda? Kerana doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak. Ada satu doa yang Nabi SAW doakan pada waktu ni, doa yang masyhur. Nabi SAW sebut, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mengadu kepadamu dha'fa quwwati, lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati, dan sedikitnya helah ataupun uslub aku dalam menyampaikan dakwah. Wa hawani 'alan nas, dan lemah aku di hadapan manusia. Ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang yang lebih pemurah daripada orang yang pemurah. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi, kamulah Tuhan orang-orang yang lemah dan kamulah Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapa kamu serahkan aku. Ila ba'idin yatajahamuni, kepada orang yang jauh memerangiku. Am ila aduwin malaktahu amri, atau kepada musuh yang mereka dapat menguasai urusanku. Illam yakun bika ghadabun alayya ghadabun fala ubali, sekiranya kamu tidak hiraukan tentang kemurkaan, maka aku tidak hiraukan. Maknanya Nabi SAW kata, kalulah kamu tak marah, aku apa menonggeng, aku tak kisah. Gitu. Walakin afiyatuka awsa'uli, akan tapi keampunanmu lebih luas daripada apa yang aku miliki. A'udzu bi nuri wajhika allazi asyraqat lahu dhulumat, aku berlindung dengan cahayamu dan cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan. Wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah, dan memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat. Min antunzila bi ghadabuk, daripada engkau turunkan kemurkaanmu. Au yahillu alaika sakhatuk, atau kamu turunkan ke atasmu kemarahanmu. Lakal utba hatta tarda, wala haula wala quwwata illa bik, dan tidak ada taubat sehingga kamu redha kepadaku, dan tidak ada kekuatan kecuali kamu, ya Allah. Jadi ni doa ni Nabi SAW doakan semasa di dalam kebun Utbah bin Rabi'ah yang kita sebut tadi. Jadi doa ni Nabi doa nak menyatakan bahawa apa hak yang dia buat ni hanya suatu benda hak yang kecil.
usaha yang kecil, usaha hak yang lemah. Tak. Nabi kata kalulah apa benda okay? Persediaan dia ni tak cukup dalam nak dia memberikan penerangan kepada orang Taif ni, Nabi SAW kata apa benda okay? Nabi minta maaf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebenarnya bukannya satu kekurangan bagi Nabi SAW. Itu adalah perancangan yang telah dirancang oleh mereka supaya melemahkan dakwah Nabi SAW. Jadi anak Sayyidina Utbah bin Rabi'ah ni, anak Utbah bin Rabi'ah dia beri anggur kepada pembantu ataupun apa lagi tukang kebun ni, dan dia tukang kebun dia tu bawa anggur tu kepada Nabi SAW. Nah, dan disebutkan dalam riwayat nama tukang kebun tu dipanggil sebagai Addas. Dah, Addas nama dia. Ain dal alif sin, Addas. Jadi Addas ni pergi bawa apa lagi anggur kepada Nabi SAW. Lalu dia Nabi pun ambil ambil anggur tu daripada Addas, lalu dia pun cabut daripada takar tu, Nabi sebut bismillah, Nabi pun makan. Bila Nabi SAW sebut bismillah, Addas pun rasa terkejut. Kejut sebab mana? Lalu dia kata, wallahi inna hadzal kalam ma yaquluhu ahlu hadhil balad. Dia kata, demi Allah, ucapan yang tuan ucap ni, orang negeri ni dah sebut gitu. Lalu Nabi SAW sebut, wa min ayyil baladi anta. Lalu Nabi SAW tanya kepada dia, awak daripada mana? Kalau kata awak ni bukan daripada orang kampung ni, awak daripada mana? Dan apa agamamu? Lalu dia berkata, saya beragama Nasrani. Saya beragama Nasrani. Dan saya seorang lelaki daripada Ninawa. Ninawa ni satu tempat di satu negeri yang bernama Mosul. Mosul ni di Iraq ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil Mosul. Mosul. Jadi di Iraq, dia orang ni ataupun Addas ni berasal daripada Ninawa. Satu tempat yang bernama Ninawa di Iraq. Lalu Nabi SAW bila dikata dia daripada kampung Ninawa ni, lalu Nabi SAW tanya, min qaryati daripada kampung seorang lelaki soleh yang bernama Yunus ibnu Matta. Dia kata, kampung awak ni ada orang nama Yunus bin Matta kan? Lalu Addas kata, macam mana awak boleh kenal Yunus bin Matta ni? Lalu Nabi SAW menjawab, zalika akhi, orang ni saudara saya. Nabi kata, dia ni Nabi dan saya pun seorang Nabi. Nabi sebut ke dia. Bila dengar Nabi SAW sebut, Nabi kenal Yunus ibn Matta, iaitu Nabi Yunus. Kenal Nabi Yunus ni dan dia beriman dengan Nabi Yunus. Addas ni beriman dengan Nabi Yunus. Lalu dia pun bangun dan mencium kepala Nabi, cium tubuh Nabi, dan cium tangan Nabi beserta cium kaki Nabi. Cium kepala, cium tangan, cium kaki. Menandakan Addas beriman dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal bila Nabi kata
Yunus Ibn Matta ni ataupun Nabi Yunus ni Nabi, saya pun Nabi. Lalu apa benda panggil Adas ni, Sayyidina Adas dia pun cium kepala Nabi, tangan dan juga kaki. Para ulama menyebutkan bahawa ini tanda bahawa Sayyidina Adas bila tahu kenabian Nabi SAW, dia terus beriman. Dia terus beriman. Pasal dia tahu bahawa kalaulah Nabi Yunus ni Nabi, ada orang mengaku dia ni Nabi, dan benda yang berlaku kepada Nabi Yunus berlaku juga kepada Nabi ni, maka orang ni berstatus sama. Kalau dia kata dia mengaku dia Nabi, memang sahih kalau dia mengaku Nabi. Tak ada keraguan pasal benda yang dialami oleh Nabi Yunus dengan dia ujian yang sama, iaitu ujian yang berat. Ujian yang berat. Kalau Nabi Yunus tak ada orang beriman dengan dia, tak ada beriman dengan dia pada asalnya, lepas tu ada orang beriman selepas itu, selepas daripada banyak ujian-ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada Nabi Yunus, begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila selepas daripada peristiwa tu, Nabi dah ada kekuatan dengan makan sedikit buah anggur yang diberikan oleh Adas kepada Nabi SAW, dan juga Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Lalu Nabi pun berakad balik ke, bereda daripada Taif balik ke Mekah. Apabila sampai ke satu tempat, Nabi SAW berehat. Dan pada waktu tu, waktu malam. Bila Nabi SAW berehat di situ, lalu Nabi SAW semayang malam, mana semayang qiyamul lail, semayang tahajud. Tengah-tengah Nabi SAW semayang tahajud, tiba-tiba lalu sekumpulan jin. Lalu sekumpulan jin. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat. Jin ni dia tengok benda. Dia tengok Nabi SAW semayang, dan mereka kata ni benda hak yang orang ni buat ni sama macam ke pendakwah kita khabar. Pendakwah maknanya ada pendakwah di kalangan jin ni. Nabi tengok semayang ni, Nabi dengar benda hak yang mereka cakap. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Jin, Allah Taala sebut, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, katakanlah wahai Muhammad, qul uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku, annahu istama'a nafarum minal jin, sesungguhnya telah mendengar satu kumpulan daripada jin. Dengar benda? Faqalu inna sami'na qur'anan ajaba, kami mendengar ayat-ayat Quran yang sangat menakjubkan. Yahdi ila rusdi, menuntun kami kepada jalan yang benar. Jadi ayat Quran sebut sehingga benda. Lalu jin-jin ni selepas daripada mendengar Nabi baca ayat Quran ni, pasal Nabi ni, Nabi dia akan baca, kalau macam qiyamul lail ni dia akan baca panjang. Dia akan baca panjang. Satu peristiwa saya dah ingat siapa dia, sahabat tu.
Kalau sahabat tu dia tengok Nabi SAW baru agak takbir semayang malam, semayang qiyamul lail. Lalu dia pun ni peluang ni kata. Tak peluang untuk semayang malam dengan Nabi. Dia pun semayanglah akad takbir ikut Nabi. No. Nabi pun baca surah Al-Baqarah. Apa benda? Al-Fatihah baca surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah. No. Dekat nak habis surah Al-Baqarah ni dia kata nak rokok dah. Nak rokok dah. Nabi sambung pula surah Ali Imran. No. Al-Baqarah berapa ju? 4 ju. No. Lepas tu sambung Ali Imran pula. Dia kata nak habis Ali Imran ni nak rokok dah Nabi ni. Sambung pula An-Nisa. No. Memang Nabi jadi kalau dia qiyamul lail dia akan baca panjang. Lepas tu bila apa benda panggil isteri dia Aisyah radhiyallahu anha sebut bila dia tengok Nabi SAW qiyamul lail ni sampai pecah tumit kaki Nabi. Tak. Min tulil qiyam, kerana terlalu lama berdiri. Dah bayang kalau kata sejuzuk 20 minit baca surah Al-Baqarah lebih kurang dalam 4 juzuk, berapa minit dah situ? Sejam lebih. Dah 80 minit. Dia kata. Tak. Sejam lebih. Tak. Contoh. Kalau sambung lagi. Tak. Sehingga pecah tumit kaki Nabi SAW. Aisyah kata apa semayang sampai gini semua ni? Nabi kata afala akunu abdan syakura, tidakkah aku patut menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Nah. Jadi bila jin ni dengar Nabi SAW baca ayat Quran, lalu apa benda lagi? Mereka bila Nabi SAW sudah semayang, mereka berdialog dengan Nabi. Tanya gitu gini berkenaan dengan Islam ni, last sekali mereka pun masuk Islam. No. Mereka masuk Islam. Jadi bila sampai situ peristiwa ni ataupun tempat ni orang panggil tempat tu orang buat masjid dan dipanggil sebagai masjid jin. Bukan masjid untuk jin kerana peristiwa ni. Masjid jin tak ada dah ni saya. Dah rombok habis dah. Jadi bila gitu Nabi SAW apa benda mereka lepas pada peristiwa tu jin tu beriman kepada Allah Subhanahu Taala dan juga Nabi SAW, dan Nabi pesan supaya bila balik jumpa dengan pendakwah mereka. Supaya tak putus hubungan apa di antara mereka dan juga ajaran Islam. Ini nak sebutnya bukan saja kita manusia ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Taala untuk beramal dengan Islam, tetapi juga jin juga ditaklifkan ataupun dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Taala untuk beramal dengan agama Islam. Jadi insya-Allah kita akan sambung semula perbincangan kita ni pada fasa akhir berkenaan dengan Nabi keluar sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Dan pertemuan kita ni insya-Allah akan kita temu selepas daripada raya insya-Allah, selepas daripada puasa. Raya pada raya lagi insya-Allah. Kalau panjang umur temu kalau tak panjang umur tak ada kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa dan selamat berraya dengan ibadat di bulan Ramadan.